Itu yang kedua ialah bertawakal. Allah akan mengurniakan rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka kepada orang yang bertawakal kepadanya, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sandarkan segala pengharapan hanya kepada Allah. Ketika baginda Ibrahim alaihissalam dilontarkan ke dalam api, datanglah malaikat Jibril alaihissalam, bersamanya malaikat hujan, bersamanya malaikat angin, menawarkan pertolongan dalam keadaan yang begitu genting, yang begitu berbahaya. Baginda Ibrahim alaihissalam hatinya penuh dengan tawakal kepada Allah, tidak berhajat kepada sesiapa pun, tidak berhajat kepada malaikat Jibril sekalipun, berhajat hanya kepada Allah. Maka Allah telah memuliakan baginda. Di dalam kobaran api yang begitu dahsyat besarnya, baginda Ibrahim alaihissalam dikurniakan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang langsung datang daripada khazanah Allah. Dikurniakan kepada baginda katil tempat bersemayam di dalam api, di dalam kobaran api, melalui puntung-puntung kayu yang membakar itu mengeluarkan buah-buah anggur yang besar. Ada minuman yang sejuk daripada sumber yang langsung tidak disangka-sangka, daripada sumber yang zahirnya sangat membahayakan, sangat memudaratkan, tapi Allah yang Maha Kuasa untuk mengurniakan kebaikan, untuk mengurniakan rezeki, untuk mengurniakan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah tidak berhajat kepada mana-mana makhluk sekalipun. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Allah akan jamin rezekinya. Allah ambil tanggungjawab bagi sempurnakan segala hajat-hajat mereka yang bertawakal. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran yang mafhumnya, sesiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya akan diberikan kelapangan jalan keluar dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dicukupkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala kehendaknya. Segala ketentuan itu telah ditakdirkan Allah. Pintu yang ketiga ialah istighfar. Dengan memperbanyakkan istighfar, Allah telah berjanji di dalam surah Nuh 5 jaminan. Salah satunya ialah rezekinya akan dicukupkan, akan dimurahkan. Dengan memperbanyakkan istighfar juga, Allah yang Maha Kuasa mencurahkan rezeki langsung daripada khazanah Allah, tanpa ada perantaraan sekalipun. Bila baginda Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan, berada dalam 3 kegelapan, kegelapan malam yang kelam, kegelapan dasar lautan yang dalam, kegelapan perut ikan, tidak ada apa-apa sumber kehidupan, tiada ada makanan, tiada ada minuman, bahkan tiada udara untuk pernafasan sekalipun selama 40 hari 40 malam. Baginda Yunus alaihissalam hanya melalui perantaraan istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah berterusan, maka Allah Ta'ala telah cukupkan keperluan-keperluan untuk kelangsungan hidup baginda Yunus alaihissalam di dalam perut ikan, tanpa perantaraan, tanpa udara, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa apa-apa asbab sekalipun. Allah berkuasa untuk menyalurkan rezekinya. Istighfar adalah pintu rezeki yang besar. Rezeki datang dengan keajaiban, datang daripada kudrat Allah. Lazimkan lidah dan hati tenggelam dalam istighfar. InsyaAllah dengan mata kasar
kita akan dapat lihat rezeki datang mencurah-curah. Pintu yang keempat adalah pintu sedekah. Dengan bersedekah, Allah SWT akan melipat gandakan rezeki. Sedekah tidak pernah mengurangkan rezeki. Kisah sahabat Nabi yang paling banyak harta perniagaannya, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Pernah sahabat yang lain menegurnya dalam keadaan dia kerisauan, resah gelisah. Bila ditanya kenapa berlaku demikian, dijawabnya, harta-harta aku ini makin bertambah-tambah, makin banyak. Karena itulah aku merasa gelisah. Maka sahabat yang tadi telah katakan, kalau harta yang banyak ada bersama kamu, kamu sedekahkanlah, infakkan di jalan Allah, akan berkuranglah apa yang ada pada kamu sekarang. Dijawab oleh Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, karena banyak bersedekahlah, karena banyak diinfakkan di jalan Allah lah, harta-harta aku ini makin bertambah. Pernah beliau cuba untuk mengurangi harta-harta perniagaannya, hasil tanaman daripada kebun-kebun tamarnya selama 2 musim sengaja tidak diniagakan, hanya disimpan di gudang. 2 musim simpanan tamar memenuhi gudang dengan niat untuk mengurangi harta perniagaannya. Hasil tuaian selama 2 musim sengaja tidak diniagakan. Dalam masa yang sama, beliau meneruskan rutin kebiasaannya, mencari mereka-mereka yang memerlukan bantuan, lalu dibantu mereka itu. Mereka-mereka yang datang ke Madinah, musafir-musafir, dibantu mereka-mereka itu. Ini kelaziman dalam rutin seharian beliau. Sampailah suatu masa, satu wabak penyakit telah merebak di tanah Arab, penyakit kulit yang berjangkit. Para tabib mendapati cara rawatan untuk mengubati penyakit ini ialah dengan melumuri badan pesakit dengan kurma yang masam. Seluruh tanah Arab mencari kurma yang masam, kurma yang lama. Ternyata ia ada di simpanan gedung-gedung Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Akhirnya beliau terpaksa menjualkan semua kurma-kurma yang tersimpan lama itu di atas permintaan ramai, dan hasilnya berlipat-lipat kali ganda lebih daripada hasil menjual kurma yang elok. La ilaha illallah. Natijah daripada amalan bersedekah, menginfakkan harta di jalan Allah, Allah Ta'ala lipatkan hartanya berganda-ganda. Sedekah adalah pintu rezeki yang sangat besar, pintu tercurahnya khazanah-khazanah Allah daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Pintu kelima ialah solah. Nabi SAW pernah bersabda, mereka yang menjaga solatnya, Allah SWT beri 5 jaminan. Pertama, diangkat kesempitan hidupnya, rezeki yang terjamin, kehidupannya menjadi lancar. Kedua, diangkat sesaan kuburnya. Ketiga, menerima buku catatan amalan dengan tangan kanan. Ini tanda ahli syurga. Keempat, melintasi titian sirat sepantas kilat. Kelima, masuk syurga tanpa hisab. Mereka yang menjaga solahnya, pertama sekali Allah akan angkat kesempitan hidup mereka. Hidup menjadi tenang, lapang rezekinya, rezeki yang karim. Jaga solah, Allah akan permudahkan semua urusan dalam semua alam kehidupan, alam dunia, alam barzah, alam mahsyar, alam titian sirat, dan alam syurga yang penuh dengan kenikmatan untuk selama-lamanya. Kata orang alim, pintu yang keenam Allah bukakan untuk semua manusia.
sama ada yang beriman ataupun tidak beriman. Allah bukakan pintu rezeki melalui berladang, berdagang, bercucuk tanam, jual dan beli dan sebagainya. Pintu ini dibuka untuk semua manusia. Sebagai orang beriman, bukanlah kita perlu meninggalkan semua asbab-asbab ini, tapi kita berniaga, berladang, berkebun, jual dan beli dengan penuh sifat ketakwaan dan bertawakal kepada Allah, sentiasa beristighfar, memohon ampun di atas salah silap kepada Allah, menunaikan hak-hak harta, ringankan tangan bersedekah, menjaga hak-hak Allah, fardu-fardu yang diwajibkan, menjaga solat, beramal di atas perkara-perkara kebaikan. Dengan ini insya-Allah kita akan lihat betapa lancarnya urusan rezeki kita, betapa bertuahnya kita berurusan dalam keadaan memahami bagaimana arah terbukanya pintu-pintu rezeki yang sebenar. Alangkah malangnya mereka yang berusaha siang dan malam, letih lesu, terlampau sibuk dengan urusan rezeki, sedangkan mereka tidak memahami bagaimana keadaan yang sebenar sumber-sumber rezeki itu datang. Ibarat satu orang yang telah tersesat. Satu orang yang telah tersesat. Tetapi bila ditanya ke mana kamu hendak pergi sehingga kamu telah tersesat ini, dijawabnya tidak tahu. Dia tersesat tetapi dia tidak tahu tempat yang hendak ditujui. Sampai bila-bila pun dia tidak akan menemui apa yang dicarinya. Wallahu a'lam. Sahabatku sekalian, demikianlah saja perkongsian untuk kali ini. Apa yang salah dan silap harap dimaafkan. Sehingga bertemu lagi. Salam hormat, salam kasih sayang, salam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna